Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ni insya-Allah kita akan berbicara tentang fiqh. Fiqh ni fiqh hadis lah. Fiqh hadis. Yang satu lagi malam Jumaat. Malam Jumaat hadis. Hadis. Sebenarnya Islam ni dia berkisar semuanya di atas Quran dan hadis lah. Hatta sains sekalipun, pendekatan sekarang ni orang mahu mengajar sains menerusi hadis, menerusi ayat Quran. Bagaimana itu di luar pengetahuan saya, di luar. Pasal orang duduk bercakap tu pun kita boleh tumpang jugalah, boleh tumpang. Tak apalah kalau ikhlas berbicara tentang Quran ini untuk mengenal Allah dan mengenal diri, maka silalah semua ni boleh dilakukan, boleh dijalankan. Tapi malam ni saya nak bercakap tentang satu bidang di dalam pengajian fiqh, iaitu tentang ibadat. Dalam fiqh ni, fiqh satu lautan yang besar. Fiqh dia terbagi kepada 4 bahagian. Satu bahagian ibadat. Ibadat mulai daripada ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji. Haji. Kemudian segala ciri-ciri ibadat. Ibadat berbagai-bagai ibadat. Kemudiannya ibadat, lepas pada ibadat ni ibadat munakahat. Munakahat ni hal nikah kahwin, termasuklah hal bercerai, termasuklah hal rumah tangga. Itu pun fiqh juga, fiqh. Kemudian selepas daripada tu buat muamalat, jual beli, jual lembu, jual beras, jual tanah, jual apa pun jual beli, itu termasuk dalam muamalah. Kemudian selepas muamalah, silap-silap jadi muamalah. Ya, kemudiannya yang ketiga habis dah. Muamalah yang keempat ni jinayah. Jinayah ni hukum jinayah. Jinayah dalam fiqh termasuk habislah. Jinayah ni jinayah abdan. Kita pukul orang, kempeling orang, hukum yang pada dia mati. Macam mana perbicaraannya dalam fiqh Islam? Fiqh Islam bicaranya panjang. Kalau pukul ni dia pukul tidak niat nak suruh mati, tiba-tibanya mati. Dia pukul di jari je, jari tangan, mati pada tu. Tidak niat nak pukul sampai mati, tetapi dah ajar dia sentiasa dia malaikat maut duk tengok, nak buat macam mana, mati juga kalau kata mati, malaikat maut. Kemudiannya malam ni saya nak bercakap tentang satu bahagian daripada apa? Daripada ibadat, iaitulah ibadat tentang sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Hak salat tidak sunat ni satu salat wajib. Salat wajib ni barangkali kita dah kerap bercakap pasal salat wajib. Salat sunat ni pun dia ada 2. Sunat rawatib dan ada sunat tidak rawatib. Sunat rawatib ni sunat muakkad yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Malam ni kita nak mulai dengan beberapa sembahyang sunat.
tak habis juga malam ni. Kalau nak kejar, nak berhabis sembahyang sunat malam ni. Lepas tu mari pula sekali lagi pulaknya sunat sunat apa nama ni, sunat mutlak. Sunat mutlak, sunat mutlak ni tak ada nama lah, tak ada nama, solat sunat begitu je. Tak habis juga kalau kita bagi-bagi pun, sebab dia lauk. Semayang fiqh tu sendiri sebagai lautan yang besar. Jadi benda-benda yang besar ini kita tak boleh semua pun kita mengaji, sebahagian kecil pun tak apa dah. Jangan langsung kita tinggal. Langsung tinggal dengan alasan apa? Alasannya benda besar sangat. Ustaz kata besar sangat. Kita mengaji sikit-sikit sudahlah. Besar sangat, macam laut. Ya. Sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat ini selepas daripada sembahyang wajib. Yang salat wajibah ni, salat wajib ni dia ada bahagian-bahagian yang kecil pula, ada rukunnya, ada syaratnya, ada bacaan-bacaannya. Jadi yang tu jika perlu kita ambil masa lain ataupun selepas daripada kita bicara habis tentang sembahyang sunat, kita masuklah pula pada sembahyang wajib. Ini sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni kita nak mulakan dengan beberapa sunat. Pertama sekali sunat tahunan, sembahyang sunat hari raya, haji, puasa. Ini sunat, tapi sunat ni tahunan. Sembahyang istisqa sunat juga, sunat tapi sunat tahunan. Sunat apanya lagi? Yang ni sunat tahun. Sunat sembahyang gerhana, itu pun sunat juga. Sunat sembahyang minta hujan, sunat juga. Itu masa sekali saja dalam setahun. Ataupun apabila berlaku, maka sunatlah kita sembahyang. Seperti sembahyang apa? Sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Saya nak mulai dengan salat rawatib. Rawatib ni apa benda? Rawatib sunat rawatib ini orang kampung dia terjemah sunat apik fardu, sunat kapik fardu. Dia ada nasi kapik, sembahyang pun sembahyang kapik fardu ada juga. Jadi sebab itulah orang katanya sembahyang fiqh ni dia luas daripada hari raya orang bertemu, dia boleh bertemu juga tiap-tiap malam. Sunat rawatib, saya nak bercakap macam mana ni sunat rawatib ni. Sunat rawatib ni sunat kapik fardu, kapik sebelum dan selepas. Ada sunat qabliyah, ada sunatnya ba'diyah. Sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Qabliyah ni kita semayang dia sebelum daripada fardu, sebelum daripada semayang fardu. Katakanlah nak semayang fardu zuhur, kita belum daripada salat zuhur, ada sunat sebelum tu. Malah beberapa jenis sunat lakinya ni. Sunat selepas azan zuhur, azan asar. Sunat wudu, ambil wudu kemudiannya dalam masa sebelum daripada sembahyang fardu. Ada sembahyang sunat wudu. Ini pun besar juga, besar pahalanya. Biarlah kita sebut sikitlah pahala. Bilal Ibn Rabah Al-Habashi. Bilal ni bukan Bilal hak tulis situ tu, tidak. Bilal lain. Baca Imam pun suka juga. Bilal bin Rabah Al-Habashi, dia
Habasyi ni orang kulit hitam. Dia tugas dia azan. Jadi setiap kali azan tu dia adalah dan mudah saja kerja dianya suara. Kita kata mudah, tapi azan pun jangan kata mudah juga. Hak belajar betul-betul boleh dah. Kalau hak tak belajar nak tiru je, betul kata habis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tu nya dulu dia kata boleh belaka. Ini senyatalah bahawa dia tak berapa mahir lagi dalam perkara azan. Kelebihan Bilal bin Rabah Al-Habasyi, Nabi pernah melihat dia dalam syurga. Dia pakai terompah teruk. Nabi dia tengok dalam mimpi Bilal kerja dia azan di masjid Mekah. Dia tak pernah tinggal. Payah juga nak cari tukang azan yang tak pernah tinggal. Tugas dia azan. Siapa masa dengarlah dia azan. Di sana Hijaz pernah berlaku kalau di Malaysia ni dia COVID-19 baru-baru ni. Tapi zaman Nabi dan Bilal ada tahun tu ta'un, penyakit ta'un melanda ataupun menyerang Mekah Madinah. Ta'un. Sakit ta'un ni sakit apa? Cerit-berit. Tapi tidaklah cerit-berit macam kita kata ni. Dia lebih kurang tu lah. Kita pun nak cakap banyak-banyak kan bohong pula. Hingga tak ada orang yang tinggal di Madinah, Mekah Madinah yang tak kena penyakit ni. Mestilah ada. Ni dia. Kita COVID ni baru berapa ratus orang baru di Malaysia, juta-juta rakyat. Di Taman Tun kekal masih kawasan hijau lagi, pasal tak ada orang kena penyakit COVID di Taman Tun. Boleh jadi kalau ada pun dia tak lapor pun, tak tahu juga, tak ada juga. Di masjid pun dia tak cakap pada orang masjid. Kalau cakap pada orang masjid akan lapor lah, tak lapor. Jadi kekal kawasan hijau sampai kepada hari ini kerana tidak ada orang yang kena penyakit COVID. Untuk hari ini Nabi SAW jumpa Bilal. Dia kata, ya Bilal, wahai Bilal, dia kata, ta'al, mari sekejap. Aku katanya Nabi, aku kalau hak semalam dah, dua malam lepas dah pernah jumpa, pernah tengokmu, suara seliparmu terdengar orang duduk dalam syurga. Mu buat kerja apa tu? Amalan apa? Aku dia kata Bilal, amalan besar-besar tak ada lah, hak kecil-kecil ada. Hak kecil-kecilnya iaitulah katanya aku sembahyang sunat qabliyah atau sunat selepas azan. Sunat selepas azan katanya aku tak tinggal. Patutlah kata Nabi, aku dengar suara terompah kamu dalam syurga. Dalam syurga suara terompah, orang duk pakai terompah tu. Rupanya kamu lah. Jadinya Nabi tak kenal. Oh, begitulah jadinya. Dia mengakulah suara terompah dia. Terompah ni dia satu istimewanya. Siapa pakar pun macam tu lah bunyinya. Macam tu lah. Hak buruk kau, hak baru kau, tak boleh jelas. Kecuali lah selipar patah. Selipar patah tu dia bunyi macam lain lah.
Tapi kalau hak yang baik dia serupa je. Kalau tambah-tambah pula pakai dia tu di atas bumi, di atas bumi bersemi, serupa je lah. Kecuali orang buat lain dia punya langkah tu, dan dia pijak bumi itu lain daripada orang. Kalau serupa dengan orang, serupalah bunyinya. Salat yang kita nak bercakap pada malam ini, salat sunat. Arab kata macam mana salat sunat ni? Dia kata salatun nafli. Salatun nafli, salat nafl. Nafal ni apa makna nafal? Nafal maknanya tambah. Nafalun tambah. Tambah apa? Tambah sembahyang. Tambah sembahyang. Haknya 17 rakaat. 17 rakaat hak fardu. Tapi kalau kita tambah pula, ikutlah tambah banyak, tambah sikit. Tapi nama dia nya an-naflu. An-naflu maknanya sunat. Sunat ini pada syaratnya, hukumnya, hukum dalam Islam ni ada pahala jika dia buat. Jika dia buat sembahyang nafal, sembahyang sunat, ma yusabu ala fa'ili wala yu'aqabu ala tarki, dan tak ada kena dosa bagi orang yang tak sembahyang sunat. Tak sembahyang sunat tapi pahala tak ada lah. Tak ada pahala. Tapi dia tak sembahyang sunat tu, berdosa ke dia? Tidak berdosa. Kalau berdosa sunat apa? Tak ada sunat, bukan sunat lah. Sunat usalli sunnata, apa dia kalau nak kata? Usalli sunnata zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Aku semayang sunat zuhur, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia semayang cukup rukunnya, cukup syaratnya, rukunnya, maka jadilah dia. Bila jadi semayang tu, maknanya bila kita sebut jadi, sah semayang dia, dan ada pahala padanya. Ada pahala. Semayang ni boleh tak semayang pun tak apa, semayang dapat pahala. Itu maknanya sunat. Jadi daripada salat fardu lebih 70 darjah. Seperti mana ada dalam hadis, sembahyang fardu besar. Sembahyang sunat ni taklah besar sangat. Pasal apa? Pasalnya tidak diwajibkan seorang itu menunaikan salat sunat muakkad ini. Sunat muakkad. Kita akan sebut lagi tentang salat fardu ni, salat sunat ni kita sebut lagi. Sebab kan nak sebut sekarang ni dia kita nak sebut sekaligus dulu panggil matan. Kita sebut matan dulu, kemudian kita akan pergilah pula satu demi satu. Sunat ini, sunat apa kita sebutnya tadi? Sunat naflun, sunat apik fardu. Kemudiannya sunat pulanya ada lagi selain daripada solat sunat bersama dengan fardu ini, ada namanya sunat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudiannya salat istisqa, minta hujan, takdirnya kemarau panjang sangat, boleh kita semayang istisqa. Biasanya semayang istisqa ini, semayang minta hujan, orang bawa keluar pergi semayang di padang. Kita kalau sebut padang ni, kita nampaknya padang permainan lah.
keluar, bawa lah semua binatang. Kalau ada lembu, bawa lembu pergi. Kalau tak ada lembu, ada kerbau, ayam, itik, semua sekali bawa. Sebabnya bila manusia ini dahaga, perlukan air, maka binatang pun lebih kurang juga. Jadi kalau dia keluar, dia bekerjasama dengan tuan dia, dengan manusia, untuk menadah tangan, meminta supaya Allah turunkan air pada semayang sunat minta hujan, turun hujan. Kemudiannya bila orang ramai semayang, dia akan mengaminkan doa doa imam ke, doa sesiapa imam yang menjadi imam. Bila dia baca sunat, baca doa, dan doa itu memangnya sunat, maka dia berkongsi seolah-olahnya dengan manusia. Kalau manusia beribadat boleh baca, dia tak boleh baca tetapi dia beribadat, macam tu jugalah supaya dengan manusia juga. Kemudiannya oleh kerana dia berkongsi semayang ni dengan manusia, maka perkongsian ini membawa barakah. Dan kalau ada pahala, memangnya pun ada pahala, akan dikurniakan sama banyak dengan manusia, sama banyak. Salat ini, salat namanya salat istisqa. Salat istisqa apabila keadaan kemarau panjang dan bumi pun kering, pokok-pokok pun memerlukan air, binatang juga memerlukan air, rumput-rumpai pun mahukan air. Jadi dengan itu apabila kita semayang minta hujan, ikutlah. Kalau ramai orang ni dia nak semayang di padang, tidak di rumah, maka itu setengah ulama menyatakan lebih baik, kerana semua orang keluar semayang pada satu tempat. Kalau banyak tempat orang pergi macam-macam, macam semayang hari raya, ini tidak untuk menunjukkan kekuatan doa itu sendiri. Keluarlah beramai-ramai untuk semayang istisqa di padang. Kemudiannya di sini semayang istisqa ini dia seperti semayang hari raya. Dia ada khutbah selepas salat. Adapun istisqa tidak disunatkan sebelum salat untuk berkhutbah. Selepas salat. Mengapa tidak selepas ni? Semayang dulu, kemudian baru ada khutbah. Kerana pada waktu mula-mula difardukan salat istisqa ini, ramai orang semayang tapi tak dengar baca khutbah. Dia cepat balik. Dia kata yang ni pun sunat aja. Buat apa? Sudah semayang ni, baca doa, aminkan doa Pak Imam, kemudian balik. Sama ada semayang itu semayang namanya istisqa ataupun bukan istisqa. Misalnya semayang hari raya. Semayang hari raya tidak seperti semayang Jumaat khutbah sebelum semayang. Adapun hari raya dan salat istisqa ini selepas salat. Mengapa jadi begitu? Kerana pernah berlaku oleh kerana hukumnya sunat, maka orang tak tunggu selepas salat hari Jumaat, hari raya, dia orang terus balik, tak sudi dengan khutbah. Apabila turun surah Nuh rasanya,
dalam surah Nuh ini inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum 'adzabun alim qala ya qaumi, dan seterusnya. Oleh kerana anggapan orang ramai salat istisqa, salat hari raya ini sunat, mereka tidak mengambil berat hinggalah Al-Quran turun ayat yang menegur orang yang tak dengar khutbah. Bila tak dengar khutbah ini, tak adalah nasihat yang boleh disampaikan oleh imam. Walaupun dia sampai dia beri nasihat dalam khutbahnya, orang dah tak ingat, tak dengar, dia balik, maka ia merupakan satu kerugian. Sembahyang beramai-ramai ini, sama ada sembahyang minta hujan ke, sembahyang hari raya ke, ataupun sembahyang lain-lain lagi lah, sembahyang lain-lain lagi ada lagi selain daripada sembahyang minta hujan, selain daripada khutbah hari raya, maka ada sunat padanya. Sebelum daripada orang ramai mengetahui hukumnya sunat, mereka lebih awal balik, Assalamualaikum, kiri kanan dia balik terus. Jika mengapa dia terus balik? Kerana sunat katanya, kerana sunat. Kemudiannya salat itu walaupun sunat, tetapi doa itu diharapkan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makna dah kalau imam berdoa tiba-tiba kita tidak aminkan doa imam, menjadikan sembahyang kita itu kurang afdalnya, kurang fadilat. Sunat ini juga muakkad. Sunat hari raya, sunat minta hujan, ini sunat muakkad, kerana sunat ini sekali sahaja dalam setahun. Jadi kalau salatnya hanya sekali dalam satu tahun, jika kita tinggalkan dengan sengaja, maka satu kekurangan besar. Oleh yang demikian, para ulama kita menyebutkan antara salat sunat muakkad ini ialah sembahyang hari raya dan mendengar khutbah yang disampaikan oleh imam yang bertugas. Betul. Berita-berita orang yang balik daripada Mekah, sama ada mereka menyaksikan orang yang sembahyang istisqa, kemudian selepas daripada salat istisqa itu, bila turun hujan, mereka bergembira kerana biasanya kalau pada musim kemarau orang sembahyang sunat istisqa. Kalau tidak musim kemarau, maka salat itu bukan kerana meminta hujan, tetapi salat kerana hari raya, sunat juga. Doa dalam sembahyang sunat yang kita sebutnya tadi, sunat istisqa, sunat minta hujan, ataupun sunat hari raya, ataupun lain sunat lagi yang tidak sebagai hampir-hampir wajib, itulah dia salat istisqa dan sembahyang sunat hari raya. Sunat hari raya ni pun akad sebenarnya, sebab Nabi tak pernah tinggal salat ini. Pentingnya salat istisqa, bila kita sembahyang, di sana ada doa yang panjang. Selain daripada kita tak biasa sembahyang sunat istisqa, lagi tak biasa, maka satu perkara lagi, ada pulanya khutbah dan ada pula doa, dan doanya agak panjang. Tanda
doa dikabul Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak dikabul, tengok waktu berdoa itu ramai atau tak ramai orang. Kalau orang tu tak ramai, maka itu sebagai petanda bahawa doa tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam yang nak sembahyang tu pun berpilih orang lah nak sembahyang. Nanti pulaknya dia berdoa panjang-panjang tapi tak turun hujan ataupun orang balik. Jadi tuduhan berbagai-bagai boleh berlaku pada ketika itu, menyebabkan setengah imam takut nak jadi imam pada salat istisqa ataupun salat hari raya dan lain-lain lagi. Doa selalunya dalam doa pada salat ni, salat istisqa, doa itu sengaja dipanjangkan sebagaimana salat tarawih di dalam bulan Ramadan. Memang pun tarawih di dalam bulan Ramadan. Jadi tarawih dalam bulan Ramadan ini orang mengambil peluang untuk baca sepanjang-panjang doa. Kalau Sudais tu dia jadi imam, doa dalam salat tarawih lebih panjang daripada Quran yang dia baca. Hinggalah sampai 1 jam, 1 jam setengah doa saja. Jadi orang yang nak jadi imam bagi salat di Masjid Mekah, Masjidil Haram, dipilih daripada orang yang banyak ataupun panjang doa yang boleh dibaca olehnya. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai kekuatan ingatan, semayang tarawih tidak boleh baca doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi dalam salat tarawih, maka ini seolah-olah satu kekurangan bagi imam. Satu kekurangan. Oleh kerana salat itu yang kita sebutnya tadi, salat istisqa, doa-doa yang dibaca adalah berkaitan dengan hujan. Kalau hujan tu datang ketika salat, maka itu sebagai satu petanda bahawa salat diqabul Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikehendaki oleh ramai orang yang pergi ke Mekah kebetulan dengan semayang minta hujan dibaca oleh imam, doanya dibaca oleh imam. Antara doa yang pernah dibaca oleh orang Arab, orang Melayu tak ada nak baca panjang-panjang sampai doa ni sampai 1 jam, 1 jam setengah. Tak ada, tak sampai kepada had itu. Demam lah nak boleh jam setengah ni duk baca. Barangkali kalau baca doa tu pun duk ulang had tu juga. Ulang. Orang tak mahu lah. Misalnya doa yang pernah dibaca oleh imam yang mengimami salat istisqa, Allahumma ja'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya azabin wa la mahqin wa la mahqin wa la bala'in wa la hadbin wa la gharqin. Ya Allah, jadikanlah hujan tadi hujan yang merupakan hujan rahmat, janganlah pula engkau jadikan hujan tadi hujan azab dan hujan yang menghapuskan keberkatan, hujan yang mendatangkan bala, dan tidak pulanya hujan yang boleh meruntuhkan bangunan, menumbangkan pokok-pokok. Itu dia. Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahhan azban ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumil qiyamah. Ini doa yang dibaca. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Wahai Tuhan kami, turunlah hujan kepada kami dan janganlah jadi kami ini daripada orang yang terputus daripada mengharapkan kedatangan rahmat. Jadi
orang yang baca di Mekah selalunya mereka menangis ketika imam membaca baca doa ni, doa dalam itulah, dalam semayang. Bila orang dengar dan mengerti makna, tentulah merasa sedih apa yang dibaca oleh imam. Tempat kita tidak ada orang yang baca panjang-panjang. Tarawih pun tak ada. Adalah doa tu adalah doa. Tapi panjang-panjang ni orang katanya dia orang tak makan nasi lagi. Azan.